pagi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Rajang Harum Wangi. Saya Rina Alicia selaku pengurusi bagi forum kumpulan ini akan membincangkan tentang penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang betul mengikut sistem ejaan bahasa Melayu, penggunaan kata pinjaman dan kesalahan ejaan. Tajuk ini kelihatan kecil pada pandangan mata kasar, namun besar maknanya dalam pembinaan sasiah dan identiti bangsa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah cerminan akal budi, tamadun dan nilai budaya sesuatu masyarakat. Sebagaimana kata mutiara Melayu mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa, budi bahasa cerminan diri. Ungkapan ini membawa makna mendalam bahawa ketepatan bahasa adalah lambang jati diri dan kehalusan budi seseorang insan. Bahasa Melayu bukan sekadar sistem lambang bunyi, tetapi nadi yang mengikat kesatuan rakyat Malaysia dari zaman naskah hikayat Hang Tuah hingga ke dasar-dasar pendidikan moden. Bahasa Melayu kekal menjadi wadah ilmu dan simbol perpaduan negara kita. Sebagai guru pelatih di Institut Pendidikan Guru, kita bukan hanya pengguna bahasa tetapi penjaga warisan bahasa. Seorang guru yang berbicara dan menulis dengan betul adalah pendidik yang menyalakan obor kefahaman kepada generasi akan datang. Bahasa itu jiwa bangsa. Apabila bahasanya hilang, maka lenyaplah maruahnya. Justru forum hari ini amat signifikan. Kita akan mengupas bukan sahaja peraturan teknikal bahasa, tetapi juga nilai-nilai yang bersembunyi di sebalik penggunaannya tentang keindahan, tanggungjawab dan maruah bahasa kita. Hadirin yang dihormati, izinkan saya memperkenalkan para panel yang hebat yang akan bersama saya untuk mengupas topik forum kita yang menarik pada hari ini. Panel pertama ialah Saudara Anggas yang akan membicarakan tentang penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang betul mengikut sistem ejaan bahasa Melayu. Panel yang kedua ialah Saudara Alfonso yang akan menyentuh penggunaan ejaan kata pinjam dalam sistem ejaan bahasa Melayu serta kepentingannya terhadap ganjaran bahasa. Seterusnya ialah panel yang ketiga ialah Saudara Hafiz yang akan membincangkan isu kesalahan ejaan yang semakin ketara dalam kalangan pengguna bahasa dan bagaimana kita dapat membetulkannya melalui sistem pendidikan. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan pusingan pertama dengan panel pertama kita iaitu Saudara Anggas. Terima kasih saudara pengurusi. Baiklah, kita akan mula dengan sistem ejaan yang betul. Baiklah, bahasa yang indah bermula dengan ejaan yang betul. Huruf besar dan kecil nampak remeh, tetapi sebenarnya menentukan ketepatan makna dan kejelasan mesej saudara-saudari sekalian. Menurut sistem ejaan ini, bahasa Melayu mengikut Dewan Pustaka Bangsa dan Pustaka pada tahun 1932, huruf besar digunakan pada awal ayat, nama khas, bangsa, agama, gelaran, institusi serta kata ganti nama bagi Tuhan. Manakala huruf kecil digunakan untuk kata nama am, nama benda biasa dan bahagian lain dalam ayat. Namun di era digital ini, kita sering melihat pengguna bahasa mengabaikan aturan ini. Contohnya, saya huruf besar dan perkataan kedua belajar pun huruf besar di Sekolah Kebangsaan Seri Mutiara huruf kecil. Di sini kita dapat melihat bahawa sistem ejaan huruf yang besar dan kecil amat penting saudara-saudari. Jadi saya ingin membetulkan ayat ini di mana saya huruf besar, B belajar huruf kecil, B dan nama sekolah Kebangsaan Seri Mutiara merupakan huruf besar. Kesalahan ini nampak kecil tetapi memberi kesan yang besar. Huruf besar pada tempatnya memberi identiti kepada kata nama khas, manakala huruf kecil mengekalkan
struktur semantik dalam ayat. Jika salah, makna boleh berubah dan kredibiliti sebagai penulis boleh terjejas. Dalam konteks pendidikan, peranan guru amat penting untuk menanam disiplin ejaan sejak awal. Guru boleh menggunakan aktiviti penulisan bertingkat di mana belajar menulis semula teks yang tidak betul dari segi huruf besar dan kecil. Melalui aktiviti ini, belajar bukan sahaja membetulkan ejaan, tetapi turut memahami sebab di sebalik pembekalan itu. Kesadaran linguistik ini harus ditanam secara berterusan agar pelajar mampu fikir tentang bahasa bukan sekadar menggunakannya. Akhirnya, saya menegaskan bahawa penggunaan huruf besar dan huruf kecil bukan sekadar dari aspek teknikal, tetapi juga cerminan disiplin dan kehalusan budaya penulis. Itu saja daripada buah yang saya selalu tulis. Terima kasih Saudara Anggas atas pemikiran yang sangat baik dan mantap sebentar saja tadi. Sungguh benar kata saudara, kecuaian kecil dalam huruf boleh mencalarkan wajah bahasa. Kini saya menjemput panel kita yang kedua, iaitu Saudara Alfonso, untuk memperkenalkan pula tentang penggunaan kata pinjam dalam bahasa Melayu. Terima kasih saudari pengurusi. Seperti yang kita tahu, tuan-tuan dan puan, bahasa Melayu ialah bahasa yang hidup, dinamik dan terbuka terhadap perubahan. Salah satu bukti keanjalannya ialah kemampuan menerima kata pinjaman daripada bahasa asing tanpa menjejaskan identitinya. Sejak zaman Sriwijaya hingga ke zaman pasca kolonial, bahasa Melayu menyerap perkataan daripada Sanskrit, Arab, Parsi, Portugis, Belanda dan maupun Inggris. Namun setiap kata yang diterima disesuaikan dengan sistem fonologi dan ejaan bahasa Melayu. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebagai contohnya, perkataan komputer yang dieja sebagai COMPUTR menjadi komputer, iaitu KOMPUTR. Teknologi dan dieja sebagai TECHNOLOGY menjadi teknologi, iaitu TEKNOLOGI. Dan yang akhir sekali perkataan seperti university yang dieja dalam UNIVERSITY yang menjadikan university, iaitu dalam ejaan UNIVERSITI. Kata pinjaman bukanlah ancaman tuan-tuan dan puan, sebaliknya memperkaya kosakata dan menjadikan bahasa Melayu lebih luas fungsinya. Yang menjadi masalah ialah apabila pengguna tidak mengikut kaedah ejaan yang betul. Contohnya, masih menulis komputer dalam penulisan rasmi. Dalam PDP, guru boleh memperkenalkan aktiviti etimologi mini, di mana pelajar meneliti asal-usul kata pinjaman dan menulis laporan tentang proses penyesuaian ejaan. Pendekatan ini bukan sahaja melatih pelajar berfikir secara linguistik, tetapi juga tuan-tuan dan puan juga membina rasa bangga terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang mampu bersaing di peringkat global. Seperti kata Profesor Emeritus Asma Haji Omar, di mana beliau mengatakan bahasa Melayu bukan bahasa yang meniru, tetapi bahasa yang menyesuaikan diri. Oleh itu, tuan-tuan dan puan, tugas guru bukan sekadar mengajar ejaan, tetapi membina kefahaman bahawa setiap perkataan yang digunakan membawa sejarah dan jiwa bangsa, tuan-tuan dan puan. Itu sahaja pemikiran daripada saya sebagai pengurusi. Terima kasih Saudara Alfonso atas pemikiran dan pendapat yang sangat benar sebentar sahaja tadi. Bahasa memang harus berkembang seiring dengan teknologi dan generasi kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu mengekalkan bahasa kita supaya tidak ditelan zaman. Kini marilah kita mendengar kupasan daripada panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Afif, yang akan membicarakan tentang isu kesalahan ejaan yang sering berlaku dalam kalangan pelajar pada
kasih saudari pemusi. Izinkan saya untuk melontarkan buah fikiran saya pula. Alah bisa tegal biasa. Begitulah juga dengan ejaan bahasa. Jika dibiasakan dengan salah, maka kesalahan itu akan menjadi norma dan akan dinormalisasikan pada keseharian penggunaan dalam ejaan. Kesalahan ejaan dalam kalangan pelajar hari ini berpunca daripada 3 faktor utama. Yang pertama, pengaruh media sosial. Pelajar terbiasa dengan ejaan singkatan seperti tak nak dieja dengan X and AK. Dorang menjadi DORG, sayang menjadi SYG, dan akhirnya terbawa-bawa ke dalam penulisan akademik. Yang kedua ialah kurang membaca. Apabila kita kurang membaca, maka ia akan menyebabkan mereka tidak terlihat kepada bentuk ejaan yang standar. Oleh itu, penggunaan ejaan yang singkat menjadi sumber alternatif mereka untuk menulis dalam sebuah penulisan. Yang ketiga ialah sikap sambil lewat terhadap peraturan bahasa. Misalnya, kekeliruan antara diambil dan dijarak ambil, kerana dan sebabkan, kalau dan sekiranya sering menjejaskan mutu kalangan pelajar. Sebagai guru pelatih, kita harus membetulkan hal ini dengan kaedah kreatif. Antara aktiviti menarik ialah misi pengesan kesalahan, di mana pelajar diberikan teks yang mengandungi kesalahan ejaan tersembunyi untuk dikesan dan dibetulkan. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah ia mengasah kemahiran bahasa dan tumpuan pelajar. Selain itu, guru juga boleh memperkenalkan sudut bahasa di bilik darjah, memaparkan senarai ejaan betul dan salah setiap minggu. Langkah kecil ini mampu membentuk budaya ejaan yang betul dan konsisten. Kesalahan ejaan bukan sahaja kelemahan teknikal, tetapi mencerminkan kepribadian penulis. Sebagai contoh, bakal guru, kita harus menjadi teladan dengan menulis dengan betul, menutur dengan indah, dan menegur dengan hikmah. Terima kasih Saudara Afif atas pandangan yang sangat baik sebentar tadi. Baiklah, bahasa yang salah ejaan, bincanglah fikirannya. Hadirin sekalian, selesai sudah pusingan yang pertama forum kita. Kita telah memahami asas penting dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kata pinjaman dan kesalahan ejaan. Kini marilah kita melangkah ke pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua di mana kita akan membincangkan cabaran dan juga isu semasa dalam dunia pendidikan bahasa pada hari ini. Untuk memulakan pusingan ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita, iaitu Saudara Anggas. Silakan terus. Saudara, dalam dunia pendidikan moden yang penuh dengan pengaruh digital dan komunikasi segera, bagaimana guru boleh memastikan pelajar tetap menghormati sistem penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang betul meskipun mereka lebih banyak menulis di media sosial yang cenderung tidak formal? Baik, terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, saya akan meneruskan dengan buah fikiran saya. Isu ini memang semakin membimbangkan. Dalam dunia digital, pelajar lebih cenderung menulis secara spontan tanpa mengambil kira peraturan ejaan. Maka, tugas guru ialah menanam kesedaran bahawa setiap konteks komunikasi menuntut gaya bahasa yang berbeza. Guru boleh memperkenalkan konsep register bahasa ataupun daftar bahasa, iaitu tahap formal dan tidak formal dalam komunikasi. Melalui aktiviti seperti menulis mesej ringkas, email rasmi dan surat pelajar, pelajar akan menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi. Selain itu, guru boleh menggunakan analisis media sosial sebagai alat PDP, iaitu pembelajaran dan pelajaran. Pelajar diminta menilai contoh ejaan yang betul dan salah dari media sosial, kemudian membetulkan secara berpasangan dalam bulan. Aktiviti ini
bukan sahaja mendekatkan mereka dengan realiti, tetapi juga meningkatkan kepekaan terhadap kepentingan huruf besar dan kecil dalam penulisan formal. Baiklah saudari dan saudara sekalian, sebagai guru pelatih, kita harus menjadi model, yaitu setiap mesej, nota dan laporan kita hendaklah menunjukkan disiplin ejaan yang betul. Ingatlah, pelajar tidak hanya belajar pada buku, tetapi daripada teladan yang mereka lihat setiap hari. Saya rasa itu sahaja daripada saya, saudari pengurusi. Terima kasih, Saudara Anggas. Saya setuju dengan pendapat yang diberikan. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi contoh kepada kehidupan pelajar. Sekarang saya ingin menjemput Saudara Alfonso pula. Dalam era globalisasi ini dan wibawa, bagaimanakah kita dapat menyeimbangkan penerimaan kata pinjaman dan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Baik, terima kasih atas persoalan yang sangat bernas daripada saudari penerusi. Persoalan ini menyentuh jantung identiti bahasa kita. Bahasa yang sehat ialah bahasa yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Penggunaan kata pinjaman harus berpaksikan prinsip adaptasi, bukan penyerahan. Guru boleh melatih pelajar memahami bahawa setiap kata pinjaman perlu diserap secara sistematik dengan mengikut sebutan dan ejaan bahasa Melayu. Sebagai contoh, kata strategi yang disesuaikan menjadi strategi, bukan strategi semata-mata. Saudari-saudara sekalian, untuk memupuk kefahaman ini, guru boleh memperkenalkan projek Dwi Bahasa Interaktif, di mana pelajar mengumpul perkataan pinjaman daripada pelbagai bidang seperti sains, sukan, teknologi, lalu menganalisis bagaimana kata itu disesuaikan. Dengan pendekatan berasaskan inquiry ini, pelajar bukan sahaja belajar tentang ejaan, tetapi juga sejarah dan makna di sebaliknya, tuan-tuan perempuan. Selain itu, guru harus mendidik pelajar agar tidak menggunakan bahasa rojak sewenang-wenangnya. Gunakan contoh realiti seperti papan tanda, iklan ataupun tajuk media yang sering mencampur adukkan bahasa. Dari situ kita dapat lihat, saudara-saudari sekalian, pelajar dapat melihat kesan terhadap keindahan dan integriti bahasa Melayu. Akhir kata daripada buah fikiran saya, guru pelatih perlu menanam nilai bangga berbahasa. Maafkan saya. Kerana hanya bangsa yang menghargai bahasanya akan dihormati oleh dunia. Itu sahaja pendapat daripada saya, saudari. Terima kasih, Saudara Alfonso. Jawaban saudara amat mendalam dan membuka mata kita bahawa bahasa Melayu tidak boleh dibiarkan hanyut dalam arus pinjaman tanpa kawalan. Kini saya tujukan soalan kepada Saudara Afif, yaitu dalam dunia teknologi dan pembelajaran digital, bagaimanakah teknologi boleh membantu pelajar membetulkan kesalahan ejaan tanpa menghilangkan nilai kemahiran dalam berbahasa? Sungguh menarik soalan yang diletakkan oleh saudari pengurusi sebentar sahaja tadi. Teknologi sebenarnya bukan musuh bahasa, tetapi sahabat jika digunakan dengan bijaksana. Aplikasi seperti Kamus Dewan Digital, PRPM DVP, Grammarly Bahasa Melayu Beta dan Google Docs Spell Checker boleh dijadikan alat bantu PDP yang efektif. Guru boleh membimbing pelajar menggunakan teknologi ini untuk menyemak penulisan mereka sendiri. Namun, kita harus berhati-hati agar pelajar tidak terlalu bergantung kepada teknologi. Guru boleh memperkenalkan aktiviti refleksi ejaan digital di mana pelajar dapat membetulkan teks menggunakan aplikasi, kemudian menjelaskan secara bertulis sebab pembetulan itu dibuat. Ini menggalakkan pemikiran metalinguistik, iaitu berfikir tentang bahasa. Selain itu, guru boleh menggabungkan pendekatan tradisional dan digital melalui aktiviti pembelajaran berasaskan permainan ataupun lebih dikenali sebagai game-based learning, seperti kuis ejaan kita atau ejaan jumlah kata,
aktiviti ini menarik, bersifat interaktif dan meningkatkan keseronokan ketika belajar. Jika teknologi ini digunakan dalam membimbing nilai dan kesedaran, ia akan menjadi jambatan antara generasi muda dan keindahan bangsa yang kita warisi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Afus. Penjelasan Saudara begitu relevan dengan dunia pendidikan pada abad ke-21. Bahasa tidak boleh terputus daripada teknologi, tetapi teknologi harus tunduk kepada tata bahasa. Terima kasih kepada semua panel atas pandangan yang sangat bernas dan berilmu sebentar tadi. Daripada perbincangan panjang kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahawa penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang betul, pemilihan kata pinjaman dan kesalahan ejaan yang tepat merupakan asas daripada keutuhan maruah bahasa Melayu. Bahasa yang indah tidak lahir secara spontan, tetapi dibentuk melalui didikan, latihan dan kasih terhadap bahasa kita sendiri. Sebagai guru pelatih saudara-saudara sekalian, tanggungjawab kita bukan sekadar mengajar tata bahasa, tetapi menanam kecintaan terhadap bahasa bangsa kita.